Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni nak cerita daripada koleksi Al-Kisah 2. Okey, kisah ini dikumpulkan oleh Ustaz Muhammad Ubadillah bin Rahman bin Arsyad bin Musa. Okey, so ni ustaznya ya. Ni buku dah lama ni. Ustaz ni pun dilahirkan tahun 1989 semua. Okey, so nak ceritakan tentang ada banyak cerita. Okey, kita nak ceritakan tentang perkaraan ni. Ada banyak sangat cerita, tak tahu nak cerita yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ceritakan. Mimpi para nabi. Okey, ini menjadi 5 perkaraan ni. So, salah satunya kita cerita pasal perkaraan ni. Kita kena tahu mimpi para nabi adalah suatu kebenaran. Okey, dan bukan mainan tidur sebagaimana mimpi orang-orang biasa. Bahkan di sana ada satu kitab yang masyhur berkenaan mimpi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda dirakamkan dalam sebuah kitab yang masyhur iaitu Tafsir Ahlam yang dikarang oleh Imam Ibn Sirin. Ibn Sirin ni popular tau. Sangat popular. Nanti selalu dengar kalau ustaz-ustaz cerita ke pasal Ibn Sirin, it's quite famous lah. Okay. Di dalam buku tersebut juga jelas membuktikan bahawa Nabi Muhammad merupakan seorang pakar dalam menafsirkan mimpi para sahabat baginda dan orang-orang yang datang menemui baginda. Ingat, bukan semua orang mampu menafsirkan mimpi ini. Kalaupun ada, itu cuma mungkin andaian mereka saja. Takwil mimpi ni bukan mudah ya, adik-adik. Okey, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Laith As-Samarqandi bahawa ayahnya telah menceritakan sebuah kisah kepadanya. Sesungguhnya ada di kalangan nabi-nabi yang bukan rasul menerima wahyu dalam bentuk mimpi. Dan ada pula yang hanya mendengar suara. Imam Laith ini merupakan seorang ulama Uzbekistan dari wilayah Samarkand. Beliau bermazhab Hanafi dan hidup pada kurun keempat Hijrah. Pada satu malam, ada seorang nabi bermimpi yang berbunyi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Apa yang engkau perlu buat ialah 5 perkara. Ni best tak cerita ni. Pertama, makan apa yang engkau lihat. Kedua, sembunyikan. Ketiga, terima. Keempat, jangan engkau putuskan harapan. Dan kelima, lari daripadanya. Best kan? First, makan apa yang kau lihat. Second, sembunyikan. Third, terima. Accept je, okay? Keempat, do not give up. Jangan engkau putuskan harapan. So, hope tu kita jangan give up on hope ke apa semua. Jangan engkau putuskan harapan. Dan kelima, lari daripadanya. Run away. Okay? Dan keesokan harinya, Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Perkara pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu kebingungan sambil berkata kepada dirinya, aku diperintahkan untuk memakan perkara pertama yang aku hadapi. Tetapi ini sungguh aneh dan mustahil. Tak dapat aku laksanakan. Yalah, macam mana ni? Sebuah bukit besar hitam. Macam mana nak makan bukit? Maka Nabi itu, Nabi-Nabi kan, dia tetap ikut perintah Allah. Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Aku nak akan makan bukit itu. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Amazing, right? Okay. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke dalam mulutnya. Tak kala ditelan, terasa sungguh manisnya, bagaikan madu. Dia pun mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Kemudian,
Nabi itu meneruskan perjalanannya, lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Lantas Nabi itu pun menggali sebuah lubang, lalu ditanamkan mangkuk emas itu. Kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas tu terkeluar semula. Nabi itu pun tanam balik sehingga 3 kali berturut-turut. Keluar tanam, keluar tanam, keluar tanam. Okey? So, maka berkatalah Nabi itu, aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah. Lalu dia pun meneruskan perjalanan tanpa disedari mangkuk emas itu keluar semula dari tempat yang ditanam. Ketika itu, dia sedang berjalan. Tiba-tiba dia ternampak seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku Nabi Allah." Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati. Lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Melihatkan keadaan itu, lantas burung elang itu pun datang menghampiri Nabi itu sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi." Kata si elang. Elang kata gitu. "Oleh itu, janganlah engkau patahkan harapanku dari rezeki yang ada." Lalu Nabi itu teringatkan pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, iaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya, ni tak sangka apa dia buat. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya itu, lalu memotong sedikit daging pahanya. Dia potong daging paha dia dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang tu makan lah. Elang tu pun terbang dan burung kecil tadi itu keluar dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi itu meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Maka dia pun bergegas lari dari situ kerana tidak tahan menghidup bau yang sangat menyakitkan hidungnya. Busuk sangat kan? Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, maka kembalilah Nabi itu ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi itu pun berdoa. Di dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, aku telah pun melaksanakan perintahmu sebagaimana yang diberitakanmu di dalam mimpiku. Maka tolonglah aku, jelaskanlah kepadaku makna semuanya ini." Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah bahawa nombor 1, apa yang engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit, tapi pada akhirnya jika kita bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu akan menjadi lebih manis daripada madu. Nampak besar bukit tu kan. Datang lebih kecil dan kita dah makan. Manis sangat. Maknanya kita kena sabar. Sabar tu manis. Okay. Kedua, semua amal kebaikan, walaupun kita sembunyikan amal kebaikan kita, maka insya-Allah ia tetap akan terzahir. Yang mangkuk tadi lah, yang keluar masuk. That one is amal kebaikan. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Ketiga tu yang bahasa burung kecil tu. So burung tu adalah amanah. Kisah pasal amanah lah. Keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri berhajat. Susah macam mana? Tu yang potong paha tu, bagi juga makan. Nampak? Tak tahulah sampai tahap itu kan, tapi memang macam gitulah. Kelima, bau yang busuk ialah ghibah, menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Pengajarannya ada 3. Jangan khianat terhadap amanah yang diberikan. Jangan putuskan harapan orang. Bantulah setakat yang mampu tu. Yang kedua. Yang ketiga, hindari sifat suka mengumpat dan mencari keaiban orang lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.